akan tajuk kita persefahaman asas perpaduan ummah. Saya nak tarik perbincangan kita dalam konteks yang lebih kecil, iaitu dalam konteks kekeluargaan. Kami di Jabatan Agama sering dapat suatu fenomena atau situasi bila kita tangkap satu orang budak dalam mana-mana operasi. Kami bila tangkap satu budak, kami ingatkan mak bapak akan tolong marah pula anak-anak dia. Jadi terbalik pula sekarang tuan-tuan. Mak bapak marah pula kepada Jabatan Agama. Ini sudah jadi masalah. Pernah berlaku satu kes di Kuantan. Kami tangkap satu budak perempuan. Dia naik motor dengan dia punya boyfriend. Tengah malam naik motor, peluk. Dia peluk boyfriend dia macam peluk pokok nyong. Rapat betul. Kami kejar dengan Pajero dapat tangkap. Bawa pergi penguasa, ambil statement. Yang lelaki kami tahan dah masuk dalam. Yang perempuan kami telefon mak bapak. Setengah jam kemudian mak bapak dia datanglah. Kami memang kata ini sampai mak dia kan memang kena hantam teruk lah ni. Sangkaan kami Malaysia. Mak dia sampai saja dia marah pada kami. Apakah awak semua sibuk-sibuk tangkap? Saya kenal dia punya kawan, dia tadi datang rumah ambil bawa jalan makan-makan. Apa masalah? Dia marah pada kami. Kemudian dia boleh kaunseling pula anak dia. Sabarlah Kak Long, mak faham perasaan kau. Mak dulu pun macam kau juga pernah kena tangkap. La ilaha illallah. Lupa mak dia pun bekas juga. Bekas masa zaman Port Layer dulu kena tangkap tahun 60-an. Melihat kepada situasi ini, kami kadang-kadang berfikir, mak bapak tolong main peranan. Kita kena bersatu padu menghadapi masalah anak-anak muda sekarang ini. Sehari dua ni puan-puan tuan-tuan buka surat khabar cerita budak lari dari rumah. Ini yang paling banyak berlaku. Adakah tidak menyebabkan kita susah hati? Susah hati. Mana-mana ada anak perempuan, semua susah hati sekarang ini. Apa sebab? Tidak ada jaminan bahawa tidak berlaku masalah dalam rumah tangga kita. Maka apa cara kita nak selesaikan permasalahan yang berlaku depan mata kita ini? Persepahaman asas perpaduan. Mari kita bersatu padu sesama kita. Sebab itu kami di Peringkat Pentadbiran Agama sangat mengharapkan bantuan dan sokongan daripada ibu bapa, khususnya dalam soal menjaga anak-anak ini. Kalau kita perhatikan, Masya Allah, hari ini budak-budak yang nak kita jaga ini memang memeningkan kepala. Nabi sendiri pernah mengatakan, Al-waladu samaratul qalbi. Anak ini adalah jantung permata hati kita. Tetapi kata Nabi, wa innahu mujbinatun wa mubkhilatun wa muhzinatun. Tapi dalam masa yang sama, anak-anak ini juga menyebabkan kita jadi mujbinah, jadi takut siang malam pagi petang. Tuan-tuan, kita malam ni pergi forum, anak kita di rumah apa dia buat kita pun tak tahu. Balikkan kita hadir tidak di rumah kita pun tidak tahu. Yang anak kita juga mubkhilatun, menjadikan kita jadi bakhil, menjadikan kita muhzinatun, susah hati siang malam pagi petang. Anak-anak sekarang sudah tak macam anak zaman dulu. Masa kita